Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati pengerusi majlis, yang berbahagia Datuk Haji Rosli bin Isa selaku Ketua Setiausaha NRECC, tapi kalau ikut KSU dia tengah lobby untuk NREC. Yang berusaha Puan Nur Afifah binti Abdul Razak TKSU Alam Sekitar, yang berusaha Dr. Ching Tu anak lelaki Kim Timbalan KSU I dan Pembentungan, yang berusaha Datuk Muhammad Razib bin Haji Abdul Mubin TKSU Tenaga, ketua-ketua pengarah, ketua pegawai eksekutif, pengurus-pengurus besar, ketua-ketua jabatan dan agensi, setiausaha bahagian kanan, setiausaha bahagian, ketua-ketua unit, pegawai-pegawai kementerian, rakan-rakan media yang berbahagia, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat berhimpun dalam majlis himpunan tahun baru Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Walaupun dah masuk apa bulan ni? 19. Tapi mungkin sebab dia antara tahun baru Masihi dengan tahun baru Cina, jadi bolehlah kita buat himpunan tahun baru pada hari ini. Apabila saya dimaklumkan, saya tengah makan malam, dapat telefon daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dia kata saya akan dapat jawatan di Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Waktu tu saya tak tergambar betapa besar dan mencabar portfolio ni. Saya cuba baca, cuba tengok dan sebagainya, tetapi tak dapat faham betapa besar dan mencabar portfolio ini. Sehinggalah bila saya clock in, ya, dan saya tengok-tengok rupanya saya kena clock in 2 tempat. Jadi ingat hari pertama tu jumpa Datuk Rosli dah rasa besar dan mencabar. Kemudian bila saya jumpa pula dengan Datuk Seri Zaini pada hari kedua, rasa lagi bertambah mencabar. Ya, jadi bila kita menggabungkan dua kementerian, KETSA dan KASA, kedua-dua kementerian ini mempunyai kekuatannya yang tersendiri. Saya berharap NRECC ini akan mewarisi kekuatan KETSA dan KASA. Tetapi saya juga mahukan kita semua dapat bekerja bersama-sama, tidak kira dari mana pun kita datang, kerana inilah harapan besar yang diletakkan oleh rakyat di atas bahu kita semua. Sebagai menteri, saya akan mempermudahkan usaha ini dan saya berharap anda semua akan menyokongnya. Saya berpendapat bahawa gabungan kedua kementerian Tenaga, Sumber Asli serta Alam Sekitar dan Air sememangnya sesuatu yang baik, ya, kerana kita ada sinergi antara elemen-elemen tersebut yang diletakkan di bawah satu payung. Misalnya kalau kita bercakap tentang penjanaan tenaga, hari ini kalau kita bercakap tentang penjanaan tenaga, kita tidak boleh lari daripada perubahan iklim. Begitu juga sumber asli, hutan, perhilitan dan alam sekitar mesti berada di bawah satu kementerian untuk kita lihatnya secara menyeluruh. Namun selepas 46 hari saya clock in, sebagaimana saya sebut, saya menyedari bahawa gabungan kedua-dua kementerian ini satu tanggungjawab yang sangat besar untuk saya. Banyak yang perlu kita lakukan, sedangkan masa kita adalah sangat-sangat suntuk. Saban minggu, kementerian ini adalah kementerian yang paling banyak memberi pembentangan dalam kabinet. Ada lagi menteri-menteri yang belum buat pembentangan. Tapi alhamdulillah saya hampir tiap-tiap minggu semalam 3 paper, ya, yang saya kena bentangkan ke kabinet. Dan bagi saya satu pengiktirafan tentang kepentingan kementerian ini ketika lawatan Menteri Luar Singapura baru-baru ini, minggu ini, Dr. Vivian Balakrishnan, beliau selain daripada menghadap Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan bertemu dengan Perdana Menteri, Menteri Ekonomi, Menteri Pertahanan, Menteri Luar dan juga Menteri Pengangkutan, beliau memilih untuk membuat lawatan ke NRECC. Pada kesempatan ini, saya ingin merakamkan penghargaan
Dan terima kasih kepada semua keluarga NRECC yang telah berusaha gigih dalam melaksanakan segala tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan. Anda semua you have made me feel very welcome ya, sejak saya dilantik ke jawatan ini. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan tahniah kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Rosli Issa yang telah dilantik sebagai KSU berkuat kuasa 17 Januari 2023. Saya juga ingin merakamkan ucapan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang atas sumbangan dan khidmat bakti beliau ketika menerajui Kementerian Alam Sekitar dan Air. Warga NRECC yang saya kasih sekalian, kita semua pernah mendengar pesanan yang cukup bermakna oleh Saidina Abu Bakar bahawa aku bukanlah yang terbaik di kalangan kamu. Sekiranya aku berbuat baik, maka bantulah aku. Dan sekiranya aku melakukan kesilapan, maka betulkanlah aku. Kebenaran adalah satu amanah dan dusta itu adalah satu pengkhianatan. Nilai-nilai ini ada dalam pelbagai agama dan budaya serta pelbagai keadaan kepimpinan. Seorang pemimpin mesti memimpin dari depan. Respect and trust must be earned. Nilai ini penting sama ada dalam kerajaan, dalam pertubuhan, dalam masyarakat. Saya bertekad untuk memastikan nilai-nilai ini terlaksana. Saya mengharapkan standard yang terbaik dan prestasi yang paling cemerlang dari anda semua. Tetapi anda juga mempunyai hak untuk meletakkan standard yang terbaik dan prestasi yang paling cemerlang daripada saya sebagai seorang menteri. Saya berjanji memberikan kepimpinan dan bimbingan, namun pada masa yang sama untuk mendengar, belajar dan membantu anda semua. Hadirin hadirat sekalian, saya mengambil maklum daripada pembentangan yang telah diatur oleh pihak pengurusan kepada saya bahawa antara bidang tugas yang terpenting yang digalas oleh kementerian adalah bagi memastikan kekayaan sumber asli terus dijaga, diuruskan secara mampan dan melindungi khazanah sumber asli seperti hutan, mineral dan tanah untuk kesejahteraan generasi akan datang. Sebagaimana kita semua tahu, sejak 1992 di sidang Rio, kerajaan telah memberi komitmen untuk memastikan sekurang-kurangnya 50% daripada tanah kita dilitupi oleh hutan. Alhamdulillah, kita masih memenuhi komitmen tersebut. Namun, kita sedar tentang tekanan antara desakan sesetengah negeri yang mahu mengeksploitasi sumber tersebut dengan iltizam kita untuk memelihara khazanah hutan kita yang menjadi semakin mencabar. Sekarang kita hampir tiap-tiap minggu ada berita tentang haiwan ya, yang menceroboh, tapi siapa yang ceroboh siapa tak tahulah ya, sebab dia dah memang duduk situ. Kita yang mungkin menceroboh tempat tinggal mereka dan insiden pertumbungan antara manusia ataupun komuniti dengan haiwan-haiwan liar semakin menjadi-jadi akhir-akhir ini. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, keutamaan kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah untuk menangani kos sara hidup yang tinggi, memacu pertumbuhan ekonomi, menambah peluang pekerjaan, meningkatkan kadar upah dan gaji, serta memperbanyakkan perumahan rakyat. Dalam hal ini, dalam mesyuarat Majlis Tindakan Sara Hidup Negara ataupun NAKOL yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 13 Disember 2023, kita telah memutuskan bahawa tiada kenaikan tarif elektrik di semenanjung Malaysia untuk semua pengguna domestik, semua perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta semua aktiviti pertanian dalam tarif H. Dengan ini, kerajaan memperuntukkan sebanyak 10.76 bilion ringgit bagi memastikan perkara ini dapat dilaksanakan. Pun begitu, kita sedar bahawa subsidi secara pukal ataupun blanket bukan sahaja tidak efisien, malah tidak lestari. Maka kerajaan memulakan peralihan ke subsidi bersasar dengan bukan menghapuskan tetapi mengurangkan secara ketara subsidi bagi pengguna voltan sederhana dan tinggi bukan domestik.
banyak kritikan yang kita dapat di dalam industri, dan surat yang saya terima malah rombongan dan rombongan. Baru-baru ni Datuk Amir Ali Maidin baru datang, yang memang mereka memberikan pandangan mereka dan sebagainya. Namun kita tahu bahawa ini bukan lagi pilihan. Kita harus membuat the shift, the transition ke arah subsidi yang bersasar, kerana ini pilihan yang satu-satunya pilihan yang kita ada untuk bergerak ke depan. Justru kerajaan perlu memastikan sistem bekalan elektrik negara mempunyai daya harap yang tinggi, dapat tidak memberi impak negatif kepada alam sekitar, dan pada masa sama memastikan sumber elektrik ini mampu dibayar oleh semua penduduk di Malaysia. Ini trilema tenaga yang harus kita penuhi. Warga NRECC yang dihormati dan dikasihi sekalian, kerajaan juga menetapkan sasaran untuk meningkatkan penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga boleh baharu ataupun renewable energy di masa depan. Dalam memastikan industri pembekalan elektrik, khususnya TBB berkembang maju, saya menyeru supaya semua warga kementerian dan agensi berkepentingan untuk sentiasa memudah cara penyertaan industri, memastikan cost of doing business yang berpatutan dan mengurangkan kerenah birokrasi. Ini cukup penting dalam membolehkan pemain industri TBB bersaing secara sihat dan kompetitif ke arah sebuah industri yang ulung di Malaysia dan juga di rantau Asia Tenggara. Saya juga mengambil maklum bahawa NRECC sedang mempergiatkan beberapa tindakan untuk menangani pencemaran sisa plastik. Rangka kerja Pelestarian Plastik Malaysia 2021-2030 sedang dan akan dilaksanakan menggunakan pelbagai mekanisme, antaranya sesi libat urus dengan kerajaan negeri berkenaan pelaksanaan charge pencemaran plastik sekali guna dan pengenalan Extended Producer Responsibility, di mana pengeluar produk akan dipertanggungjawabkan untuk menambah baik reka bentuk produk dan proses. Seterusnya, memastikan sisa plastik tidak berakhir di tapak pelupusan sampah dan persekitaran terbuka. Pemanasan global akibat pelepasan gas rumah kaca greenhouse gases daripada aktiviti manusia memberi kesan langsung kepada sistem iklim global yang kini berada pada tahap membimbangkan dan menuntut tindakan progresif kita dalam melaksanakan tadbir urus perubahan iklim di peringkat nasional dan antarabangsa. Justru, fokus utama bagi tahun 2023 adalah untuk memperkemaskan tadbir urus perubahan iklim melalui pembangunan strategi-strategi penting negara untuk mengurangkan pelepasan karbon negara, seperti membangunkan Plan Hala 7 Nationally Determined Contribution ataupun NDC, dan strategi pembangunan pelepasan karbon jangka panjang LT-LETS. Warga NRECC yang dikasihi sekalian, peranan kementerian amat penting dalam memahami hubungan antara air dan iklim untuk menangani perubahan iklim. Peranan air sangat mustahak dalam usaha negara untuk mitigasi dan adaptasi impak perubahan iklim. Kementerian akan membangunkan dasar air negara dengan penekanan peranan air dalam kerangka pengurusan membabitkan alam sekitar, perubahan iklim, tenaga, biodiversiti serta sumber asli. Ini juga membantu aspirasi kerajaan dalam menggerakkan pendekatan baru seperti ekonomi kitaran, circular economy dan pembangunan hijau ataupun green growth. Walau bagaimanapun, kejayaan dasar dan perancangan pengurusan air amat bergantung kepada hubungan kerjasama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. 90% daripada bencana alam seluruh dunia adalah berkaitan air. Sama ada terlalu banyak air, banjir, ataupun terlalu sedikit air seperti kemarau. Dan ini menyebabkan berbilion-bilion ringgit kerugian setiap tahun. Dengan impak perubahan iklim, catatan jumlah hujan dan kering mencatat rekod setiap tahun dan seterusnya menjejaskan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Oleh yang demikian, kita perlu memperkukuhkan strategi pelaksanaan, membabitkan pengurangan risiko bencana dan impak perubahan iklim seperti banjir yang merupakan salah satu fokus utama kerajaan pada masa ini. Saya masih ingat ketika lawatan ke Kelantan baru-baru ini, maklumat yang kita terima, tempat-tempat yang biasa tak banjir sekarang dah banjir.
Dia biasalah kalau di Kota Baru tu banyak orang dah biasa banjir, macam di kampung saya. Tapi sekarang tempat-tempat yang sebelum ini tak pernah alami banjir, mereka alami, dan ini merupakan antara kesan perubahan iklim yang kita hadapi pada hari ini. Kita di peringkat kementerian harus mengambil kira dan memberi keutamaan kepada rakyat, khususnya golongan B40 dalam pengurusan banjir. Ya, kajian demi kajian menyatakan bahawa golongan B40 lah yang paling terdedah kepada perubahan iklim. Ini termasuklah pemeliharaan kawasan tadan air sebagai khazanah alam yang sangat penting dalam menjamin sumber air negara. Kementerian melalui JUPEM juga memainkan peranan penting dalam pengurusan bencana melalui pembekalan maklumat geospatial dan penggunaan peralatan teknikal seperti drone dan GPS. Ini termasuk ketika tragedi tanah runtuh di Batang Kali, Ulu Selangor pada 16 Disember yang lalu. Saya berharap agar JUPEM dan agensi-agensi lain di bawah kementerian dapat meningkatkan kesiapsiagaan bagi menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya bencana pada masa depan. Sebagai strategi jangka masa panjang dalam menangani bencana geologi, kementerian akan menubuhkan pusat penyelidikan bencana geologi kebangsaan bagi menjalankan kajian forensik bencana geologi dan memperkukuh ramalan, pemantauan dan amaran bencana negara. Kerajaan juga mengambil langkah proaktif dengan berkongsi hebahan maklumat peta hazard banjir kepada awam sebagai strategi untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangkan risiko bencana. Ini antara hala tuju kementerian bagi memastikan pendekatan yang diambil sentiasa mengambil kira kemaslahatan rakyat. Warga NRECC yang dikasihi sekalian, melangkah ke depan, kementerian akan terus komited dalam memastikan bekalan dan sumber air yang berterusan dan mencukupi melalui pelaksanaan projek bekalan dan sumber air dan peningkatan rizab margin air negara. Ini ia juga selaras dengan matlamat kementerian untuk meningkatkan akses kepada air bersih di seluruh negara. Namun, kita juga jangan lupa bahawa the other side of the equation ialah untuk mengurangkan NRW. Kadar air tidak berhasil kerana tak guna kalau kita duk tambah loji, tetapi pipe kita bertambah kebocorannya. Tapi biasalah, kalau orang politik ni boleh buat loji dia suka, boleh buat perasmian. Tapi bila baiki pipe ni takkanlah menteri nak turun kan, baiki pipe. But it is just as important untuk memastikan bekalan air kita lestari dan dapat ditingkatkan dengan lebih efisien. Mulai tahun 2023, kerajaan akan mewujudkan sinergi dalam industri air dan pembentungan selaras dengan konsep ekonomi kitaran secara lebih bersepadu untuk jangka masa panjang. Ini adalah selaras matlamat SDG bagi mencapai pengurusan air dan sanitasi yang mampan. Dalam hubungan ini, kerajaan menyasarkan sebanyak 1,500 juta liter sehari air pulih guna menjelang tahun 2030. Inisiatif air pulih guna adalah salah satu alternatif bagi memastikan kelestarian sumber bekalan air bersih yang akan dibekalkan kepada premis industri yang bukan berasaskan makanan atau untuk kegunaan dalam sektor pertanian dan lanskap. Kebergantungan industri terhadap bekalan air bersih dapat dikurangkan terutama sekali apabila krisis air melanda negeri. Tempoh hari IWK dia bagi jaminan, dia kata air ni sebenarnya nak minum pun selamat, tetapi mungkin rakyat Malaysia tak bersedia. Jadi tak apalah, kita guna untuk tujuan selain daripada industri berasaskan makanan ataupun untuk tujuan pertanian semata-mata. Hadirin dan hadirat sekalian, di sebalik cabaran demi cabaran yang saya senaraikan tadi, kita ada tanggungjawab besar untuk mencipta peluang untuk negara kita daripada krisis ini. Kita perlu ada pemikiran yang ke depan dan terbuka agar kita tidak ketinggalan dalam ekonomi hijau ini. Banyak peluang sebenarnya ada, daripada tenaga boleh baru yang disebut tadi, pelancongan dan pelbagai lagi yang kita boleh manfaatkan apabila kita bercakap tentang berdepan dengan perubahan iklim, peralihan tenaga dan sebagainya. Dan inilah antara topik utama yang dibincangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Indonesia, Presiden Jokowi dalam lawatan Perdana Menteri kita ke Indonesia tempoh
hari. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerja kita, tugas kita di kementerian ini memberi impak yang sangat besar kepada, bukan sahaja kepada rakyat yang ada pada hari ini, kepada anak cucu kita, malah ke seluruh planet kita sendiri. Kita perlu ada sense of urgency dan kita perlu ada sense of duty. Perlu ada rasa kepedulian kepada rakyat ketika kita melaksanakan tanggungjawab kita. Memang tugas kita tidak mudah. Tetapi saya ingin mengungkapkan kata-kata Presiden John F. Kennedy bahawa kita sepatutnya meraihkan cabaran, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we are willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one which we intend to win, and the others too. Beliau ungkapkan kata-kata ini ketika melancarkan Moonshot, rancangan untuk menghantar manusia ke bulan, dan mereka mencapai matlamat ini kurang daripada 10 tahun selepas beliau mengungkapkan kata-kata ini. Kita tidak boleh mengelak atau daripada menghadapi cabaran ataupun membuat keputusan yang sukar. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, saya ingin mengakhiri ucapan ini dengan sedikit perkongsian. Bapa saya, Tuan Haji Nik Ahmad Nik Hassan, menyertai perkhidmatan awam tahun 1958. Waktu itu masih dipanggil Malayan Civil Service, PTD pun tak ada lagi. Selepas beliau tamat belajar di Singapura. Ketika terlaksananya dasar ekonomi baru, beliau di JPA ketika itu, timbalan pengarah JPA, dan berada di barisan depan pelaksanaan DEB pada era Allahyarham Tun Abdul Razak. Pada tahun 1978, bapa saya dilantik menjadi KSU, Kementerian Tenaga, Telekom dan Pos. Zaman tu Pos kena ada kementerian. Baru saja dibentuk, menteri dia pada waktu itu yang sekarang Tan Sri Amar Leo Mogi, timbalan menteri dia ialah Datuk Sri Najib Tun Razak. Saya ingat usia dia baru 24 tahun ya, ketika itu. Ayah saya bersara 10 tahun kemudian pada tahun 1988, dan usia beliau pada hari ini ialah 92 tahun. Waktu itu pejabat kementerian dekat Jalan Wisma Semantan. Ada sebahagian daripada staf di sini ya, ada bekerja di bangunan tersebut. Jadi bagi saya, bertugas di sini ialah umpama sirih pulang ke gagang. Dan saya berhasrat untuk memastikan ya, apa yang dirancang, apa yang kita pernah harap untuk capai pada ketika itu, kita ada kesinambungan, tetapi untuk berdepan dengan cabaran yang ada pada hari ini. Hadirin dan hadirat sekalian, hari ini, kerana ini merupakan sesi pertama saya dengan semua, maka sayalah yang banyak bercakap. Selepas ini, saya berhasrat mengadakan banyak sesi town hall untuk saya mendengar, supaya saya kurang bercakap dan lebih banyak mendengar pandangan dan belajar daripada anda semua sebagai warga NRECC. Yang amat berhormat Perdana Menteri kita telah mengingatkan kita agar sentiasa menerapkan nilai integriti yang sangat tinggi. Ramai yang memerhati kita dan kita mempunyai tanggungjawab yang besar untuk menjalankan tugas kita dengan efektif. Semalam beliau ada membuat teguran ya, kerana kita baru melihat beberapa laporan Ketua Audit Negara di peringkat Kabinet semalam, dan supaya kita tidak mahu mengulangi perkara-perkara yang berlaku sebelum ini. Ya, tiap-tiap tahun ada saja cerita yang tidak manis didengar ya, tapi alhamdulillah setakat ni saya tengok, kalau setakat semalam tu tak nampaklah yang melibatkan agensi-agensi kita. Jadi pastikan kita dapat laksanakan semua dasar selari dengan memastikan penyampaian perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat dan memastikan tadbir urus baik ataupun good governance dalam melaksanakan tugas masing-masing. Adalah penting agar kita tidak leka dan terus maju ke depan, dan semua jabatan dan agensi seharusnya berwawasan untuk berada di tahap yang terbaik. Sesungguhnya kita jangkakan tahun 2023
bukan sahaja daripada segi ekonominya, tapi juga dari segi cabaran-cabaran alam sekitar, perubahan iklim, ia akan memberi cabaran yang sangat besar. Oleh itu, setiap warga NRECC diharap sentiasa positif, sentiasa optimis untuk kekal memberikan komitmen yang terbaik dalam membina masa depan Malaysia yang lebih baik dan alam sekitar yang lebih lestari untuk semua. Saya ingin ambil kesempatan ini kepada semua untuk mengucapkan selamat tahun baru. Kepada warga Tionghoa, saya ingin mengucapkan Gong Zi Fa Cai, Sinian Kuai Le, dan kita insya-Allah berjumpa lagi dalam sesi akan datang. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.